Okey. So pagi ni kita akan mulakan dengan bab baru iaitu bab 6 elektrik dan kemagnetan, di mana ada dua saja objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama cikgu nak ajar apa beza di antara sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui, dan objektif yang kedua pada hari ini ialah nak kenal pasti macam mana setiap jenis sistem jana kuasa itu berfungsi bagi menghasilkan sumber elektrik. Okay. So asasnya cikgu rasa awak dah belajar masa sekolah rendah. So awak tengok, boleh tengok gambar ajar dekat sini daripada full text ni. Okay. Awak pernah nampak tak benda ni, yang kipas ni? Pernah nampak? Pernah dalam gambar. Pernah tengok dalam gambar. Okey. Sebenarnya ada juga dekat Malaysia, tapi sangat-sangat jarang lah awak tengok. Kalau siapa yang ada dekat area Tampoi yang dekat bangunan CIDB, okay, lepas-lepas bangunan area Gelulang tu, awak nampak ada juga benda ni tapi kecil aje. Okay. Tapi untuk yang dalam gambar ni saiz dia besar lah. So maksudnya lagi besar, benda ni lagi banyak sumber tenaga elektrik dapat dihasilkan. So ini kita panggil sebagai kincir angin. Okay. Ada dekat Malaysia, tapi nanti cikgu tahu dekat mana biasanya ada. So gambar yang kedua dekat bawah ni, cikgu rasa ramai pun dah tahu ini adalah solar panel bagi merangkap cahaya matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. So hari kita belajar dua benda, apa jenis sumber tenaga dan juga macam mana sistem jana kuasa tu berfungsi. Amira Afrina. Okay. So kita teruskan objektif yang pertama. Alright. So kalau ikut ini pengetahuan am lah, okay. So sekarang dah 2021. So agensi nuklear Malaysia ditarget Nurul Azwina. Okay. Ditarget Malaysia nak bina sebuah stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga nuklear. So setakat ni tenaga nuklear, stesen jana kuasa tenaga nuklear ni tak digunakan untuk tak digunakan untuk kebanyakan negara. Ada sebab dia lah. Okay. Sebab salah satu sebabnya tenaga nuklear ini dia menggunakan sumber radioaktif iaitu bahan kita panggil uranium. So kalau ada masalah ataupun ada kebocoran pada sistem jana kuasa nuklear, dia boleh mendatangkan pencemaran yang sangat-sangat teruk lah. Okay, sama macam kalau zaman dulu bom atom digugurkan di Hiroshima. Okay, bom atom digugurkan di Hiroshima, kesan dia sampai banyak keturunan manusia, boleh rosak dia punya genetik lah sebab adanya unsur bahan radioaktif. Okay. So ini tenaga nuklear. Tapi ada juga baiknya menggunakan tenaga nuklear ni sebab dia punya penghasilan sumber elektrik sangat-sangat tinggi berbanding kalau kita gunakan bahan-bahan lain lah. Okay. So ini jangkaan Malaysia pada tahun 2030. So kita tengoklah macam mana. Okay, lagi 9 tahun. Kalau umur kita panjang, kita tengoklah ada ke tak ada, berjaya ke tak berjaya. Okey, so 6.1 kita fokus kepada penjanaan tenaga elektrik. Okey, so macam mana kita dapatkan sumber tenaga elektrik? Yang dekat rumah sekarang kita boleh buka lampu, kita boleh buka kipas. Kalau dulu nak baca buku, zaman-zaman mak ayah kita cuma berpandukan pelita je ataupun lilin. Okey. Tapi sekarang kita dah mudah. Tekan switch je terus dapat sumber elektrik. Okay, tak nampak daripada mana dia datang sebenarnya. Okay, so sumber tenaga dia ada dua jenis lah. Okay, dia ada dua jenis yang mana kita panggil sumber tenaga yang boleh baharu serta sumber tenaga yang tidak boleh baharu. So apa beza dia? Okay, beza dia mudah saja. Sumber tenaga boleh baharu maksudnya dia tidak akan habis sampai bila-bila kecuali kiamat lah.
tidak akan habis. Manakala sumber tenaga tidak boleh baharu, dia akan habis. Bila dah habis stok, dah habislah. Okay. So, contoh-contoh dia, contoh-contoh bagi tenaga yang boleh baharu, contohnya hidro. Hidro ataupun dengan kata mudahnya adalah air. So, air tak akan habis. Ombak. Ombak pun sama. Selagi ada air, selagi itulah ada ombak. Solar ataupun kita panggil dia cahaya matahari pun tak akan habis. Tenaga pasang surut. Tenaga pasang surut maksudnya kita dapat daripada sumber ombak lah. Waktu pasang apa jadi? Waktu surut apa jadi? So ini tenaga pasang surut ni boleh dikatakan antara teknologi yang agak baru dan jarang-jarang diguna pakai oleh manusia lah. Tapi dah ada yang buat. So tenaga angin. Angin pun sama tak habis, sama macam gambar raja yang cikgu tunjuk tadi. Bila ada angin bertiup, dia akan memutarkan kipas tu berpusing untuk menghasilkan tenaga elektrik. Untuk biogesim, bio bermaksud bahan semula jadi. Bio bermaksud bahan semula jadi. So biogesim ni biasanya diambil daripada kalau contohnya kita ada ladang-ladang kelapa sawit besar, kita ada ladang-ladang kelapa sawit. So bila dekat ladang, awak tengok kita buang pelepah dia. So bila nak ambil minyak sawit, kita buang dia punya sisa-sisa yang telah diperah untuk menghasilkan minyak. So semua tu sebenarnya adalah bahan semula jadi. Kita nampak macam sampah, tapi sampah-sampah tersebut kita boleh kumpulkan, dia akan jadi buruk lah kan. Sudah fake. Dia akan jadi buruk dan rosak. Sama macam sampah dekat rumah. So bila kita peram benda tu, kalau awak tengok sampah, lama awak tak buang, dia akan menghasilkan bau busuk. Bau busuk tu dia macam satu gas yang kita tak selesa nak bau. So sama juga dengan biogesim. Bila hasil-hasil peladangan ni kita kumpul dalam kuantiti yang banyak, kita simpan, kemudian kita peram, dia akan, maaf cikgu lewat, tak apa sempat lagi, sebaru lagi, kita baru start. So bila kita kumpulkan, dia akan menghasilkan gas-gas yang dipanggilkan gas metana. So gas metana tu sama macam gas yang kita boleh buat masak dekat rumah. Dia boleh dijadikan sebagai bahan api. Yang seterusnya adalah tenaga geoterma. Geo ini maksudnya perut bumi lah, apa yang ada dekat dalam kita punya kerak bumi. Terma ni maksudnya haba. So ini pun adalah bahan yang takkan habis. Maksudnya haba ini dapat dihasilkan daripada perut bumi secara semula jadi. Kenapa? Contoh awak tengok dekat Malaysia dia ada kolam air panas. Kolam air panas. Macam mana air dekat kolam tu boleh jadi panas secara semula jadi? Hasil daripada perut bumi lah. Bukan kita yang masak air tu. Tak dia terjadi secara semula jadi. Mungkin kat bawah tata dia ada lava-lava yang memanaskan air untuk keluar ke permukaan bumi. So cikgu tunjuk satu video dekat sini, awak boleh tengok. So bila dia ada terhasil secara semula jadi, maksudnya hanya ada di beberapa kawasan-kawasan yang tertentu saja di dunia. Awak boleh tengok, nampak dia berbuih kan. So buih-buih ni adalah steam atau wap air panas yang terbentuk daripada kita punya muka bumi. So kalau setakat kolam air panas tu kita tak buatlah sumber tenaga. Kita pakai hanya untuk yang menghasilkan wap air panas yang dalam kuantiti yang banyak. So gambar raja dekat sini, video kat sini menunjukkan aktiviti geoterma yang berlaku di negara kita panggil Iceland. Negara Iceland. So ni dia punya pekaji lah. So boleh tengok.
So bila ada uap-uap yang keluar dalam kuantiti yang banyak daripada perut bumi, so sayanglah daripada keluar membazir je kan. So dia kumpulkan uap-uap ni, okay. Kemudian adalah cara dia, disalurkan dekat laluan kecil. Sebila sama macam mau masak air. Sebila air dia mendidih, dia menghasilkan steam ataupun uap air panas. Sebila kumpul, kalau periuk zaman dulu, sekarang ramai dah pakai kuku, ramai dah pakai kuih. Kalau zaman dulu masak dengan cerik, dia ada yang jenis bunyi. Air masak je dia bunyi cuk. So itu menunjukkan ada satu tekanan yang tinggi dilalukan pada ruang yang sempit. Okay. So bila awak lalukan dekat kipas, kipas tu akan berputar bagi menghasilkan tenaga elektrik. Okay. Itu cara dia lah. So maksudnya kita tak perlu buat apa-apa pun. Kita cuma ambil uap dia sahaja untuk menghasilkan tenaga elektrik. So ini adalah salah satu stesen jana kuasa yang ada di Iceland lah. Okay, mungkin sebab kawasan ni kawasan sejuk, kawasan air batu, jadi dia tak ada kemudahan untuk membuat empangan macam kita. So dia ada kemudahan lain. Okay, so setiap negara dia ada sumber-sumber dan kemudahan-kemudahan yang berbeza untuk menghasilkan sumber elektrik masing-masing, bergantung kepada geometri negara sendirilah. Okay, dia punya pipe sama je konsep dia. Okay, ini adalah contoh yang berlaku yang manusia dah buat di negara Iceland. Okay, so seterusnya untuk sumber tenaga yang tidak boleh baharu, maksudnya awak ambil tapi lama-kelamaan sumber itu akan habis dan tak boleh lagi dibuat semula. Okay, sumber tenaga ni kita tak boleh buat balik. Okay, contohnya tenaga nuklear. So tenaga nuklear ini menggunakan bahan uranium yang mana kita ambil ataupun kita korek daripada kerak bumi. Okay, arang batu, gas asli, petroleum, semua ni kita ambil daripada perut mobil. Kita gali, kita dapatkan minyak, kita dapatkan batu, okay. Hasil daripada sumber-sumber fosil ataupun benda-benda yang mati berjuta-juta tahun dahulu menghasilkan bahan-bahan fosil bagi membentuk arang batu dan juga gas-gas asli. Okey. So bila lama kelamaan manusia dah pakai, dia akan habis suatu hari nanti. So bila dah habis, kita nak buat macam mana? Kita akan kembali menggunakan sumber-sumber yang boleh baharu. Okey. Okey, selesai untuk objektif yang pertama. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey. So untuk objektif yang pertama, ringkas je. So ini adalah gambar rajah contoh-contoh stesen janakuasa yang ada di Malaysia lah. Okey. Seperti yang cikgu cakap tadi, dia bergantung kepada geografi ataupun muka bumi sesebuah negara lah. Okay, so kalau dekat Bakun Sarawak, kita ada sumber kuasa hidroelektrik ataupun kita kenal pasti sebagai empangan air. So Malaysia sangat-sangat kaya dengan air, jadi kita gunakan dia sebagai kegunaan manusia. Dikumpulkan air, dia buat benteng tinggi. Awak nampak macam rendah tapi sebenarnya dia berbelas-belas ataupun berpuluh-puluh tingkat dia punya tinggi. So ini adalah empangan air. Dekat Semenanjung pun ada. So ini adalah contoh janakuasa menggunakan gas asli di Negeri Sembilan. Ya, ini menggunakan tenaga arang batu. Biogeosim. So biogeosim ni antara stesen janakuasa yang tak berapa dibina oleh manusia lah. Okay, kurang lah. Yang paling banyak adalah empangan air ataupun stesen hidroelektrik. Ini pun sama diesel. So ini adalah beberapa stesen janakuasa yang ada di Malaysia. Sama ada tenaga tu boleh baharu ataupun tenaga tu tidak boleh baharu. So macam mana proses penjanaan tenaga elektrik ni? Okey, mesti awak terfikir, alah cikgu,
air. Macam mana nak hasilkan elektrik? Angin. Macam mana nak menghasilkan elektrik? Okey, boleh sebenarnya. Kalau siapa yang pernah ataupun tertengok video ataupun mak ayah dia pernah cerita zaman dulu orang naik basikal ada mentol lampu dekat basikal dia. Zaman sekarang tak ada lah. Zaman sekarang semua basikal tak ada lampu. Okay, zaman dulu kalau nak pergi kampung-kampung waktu malam je lah. Okay, so kita berpandukan pada mentol. Tapi mentol zaman dulu dia menggunakan dynamo. Maksudnya semakin laju awak kayuh basikal, semakin teranglah lampu yang terhasil. So itu konsep bagi menghasilkan sumber tenaga elektrik. Betul Naim, menggunakan dynamo. Dynamo tu macam motor lah. Motor kecil kemudian disambung dengan elektrik. Makin laju awak kayuh basikal, makin terang awak dapat nyalakan lampu. So konsep dia sama. So ini adalah contoh gambar ajar macam mana model generator kecil. Dan ni biasa dekat mak-mak lah. Okay. Okay, so dia bahan-bahan utama nak buat dia mudah je. Bila, okay, Naim kata bila laju nanti lagi terang. Betul. Dia bergantung kepada ni lah. Sebab tu kalau kipas, macam kincir angin tadi, makin laju ataupun ikut angin bertiup, makin banyaklah tenaga elektrik dapat dihasilkan. So konsep dia sama je macam dynamo. So bahan-bahan yang diperlukan, macam nak masak ni, bahan-bahan yang diperlukan, biasanya dia akan gunakan magnet, kemudian dia ada gelung dawai. Engkol ni maksudnya dia nak pusing, dia nak apa ni? Pusingkan dawai ni. Macam sama kita kayuh basikal lah. Okay. LED ni untuk kita tengok berlaku tak ataupun ada tak sumber elektrik yang terhasil daripada model generator ni. Okay. So macam mana dia berfungsi? Ini kita panggil sebagai arus aruhan. Okay. Arus elektrik yang terhasil daripada generator ni kita panggil arus aruhan. Nak mengecas tenaga. Sama lah tu Batu Naim. Okay, nak mengecas tenaga. Okay, so konsep dia sama sebenarnya. Konsep dia, kita ada magnet. Okay, so bila kita ada magnet, confirm dia ada kutub utara, dia ada kutub selatan. So bila ada dua kutub yang berbeza, dia akan membentuk satu medan magnet. Okay, maksudnya dua kutub ni akan saling tertarik antara satu sama lain. Okay. So apa guna dawai yang ada pada model generator tadi? So model generator tadi menggunakan dawai bagi menghasilkan arus aruhan. Tapi dengan cara dia kena gerakkan dawai ini atas bawah. So bila dia bergerak, dia memotong medan magnet yang ada. So bila dia memotong medan magnet yang ada ni, dia akan bagi efek kepada galvanometer ini bagi menunjukkan adanya pergerakan arus yang berlaku. Okay, ni secara simple lah. Secara simple macam mana arus aruhan itu boleh berlaku. Okay, ini dawai. Gambar yang kedua ni solenoid. Solenoid tu maksud dia sama juga, dawai juga, tapi cuma bentuk dia dalam bergulung lah. Okay, solenoid tu maksudnya dawai yang bergulung. Pun sama. Dia ada magnet, satu kutub utara, satu kutub selatan. Okay. Macam mana arus aruhan itu berlaku? Okay. Arus aruhan boleh berlaku apabila adanya pemotongan medan magnet. Okay. Bila medan magnet terpotong ni, barulah dia akan dapat menghasilkan satu arus elektrik. Okay. Syarat dia nak bagi pemotongan medan magnet kena ada pergerakan lah. So kalau dawai ni letak je kat sini, medan ni letak je kat sini, tak ada pergerakan, tak ada efek lah. Syarat dia kena ada pergerakan, sama ada medan magnet yang bergerak, ataupun dawai ni yang bergerak. Salah satulah kena bergerak. Baru ada gerakan bagi memotong medan magnet. Okay.
So ini asas macam mana arus elektrik berlaku. So dekat gambar raja ni yang kecil, yang dekat luar, dekat empangan, dekat generator yang besar, benda tu lagi besar lah. Maksudnya dawai lagi banyak, saiz medan magnetnya lagi besar. Okay? Alright, itu konsep macam mana arus aruhan boleh berlaku. So kita pergi kepada jenis-jenis. Okay, objektif yang kedua, jenis-jenis stesen jana kuasa yang ada dan macam mana dia berfungsi. Okay, so dalam konteks dia ada 6 saja. Walaupun ada banyak lagi, tapi dalam konteks dia cerita pasal 6 je. Okay, yang lain tu boleh dapatkan sumber rujukan luar lah. Okay, yang pertama kita gunakan bahan gas asli, diesel dan juga arang batu. So biasanya kita guna benda apa ni? Gunakan untuk apa? Diesel untuk apa? Gas asli untuk apa? Arang batu biasanya guna apa? Kita guna untuk bakar kan? Okay, sebagai bahan bakar. Kalau kereta api zaman-zaman dulu, zaman sekarang LRT awak pakai elektrik. Tapi kalau zaman dulu dia pakai arang batu. Awak tengok cerita-cerita zaman dulu, dia bakar arang dekat bahagian depan kemudian dia mengeluarkan asap. Okay, bila kereta api lalu je boleh dengar. Cut-cut, cut-cut. Tu kereta api zaman dulu. Okay, itu menunjukkan cut-cut, cut-cut. Bunyi tu dihasilkan daripada steam ataupun bila air panas dia didihkan, dilalukan kawasan yang sempit akan menghasilkan bunyi. Okay. So konsep dia, bahan-bahan tu dijadikan sebagai bahan api ataupun bahan bakar. So, bahan bakar ini akan memanaskan air, akan memanaskan air yang dilalukan di sini, kemudian menghasilkan steam ataupun kita panggil uap panas. Okay. Awak tengok seni bina dia dibina dekat satu laluan yang kecil lah. Sebila laluan yang kecil, asapnya dikumpulkan, dia akan menghasilkan suatu tekanan yang sangat tinggi. Okay. So tekanan yang tinggi ni dia akan lalukan dekat turbin ataupun kata lain dia kipas lah. Turbin atau kipas. Bila awak temukan dengan turbin ni, dia akan berpusing ataupun berputar. So sama dengan konsep dinamo tadi, bila dia berputar, dia akan menghasilkan arus elektrik untuk dikumpulkan di penjana, kemudian dihantar jumlah tenaga elektrik itu ke menara elektrik untuk kegunaan manusia. Okay. So konsep dia macam dinamo, nak putarkan kipas ataupun turbin. So ini jenis kuasa terma ataupun kita panggil dia sebagai haba. So konsep dia dibakar bahan api, bakar bahan api menggunakan diesel, petroleum, arang batu. Itu semua kita panggil sebagai tenaga kimia. Air dididihkan. So bila daripada petroleum diesel dibakar, dia akan menghasilkan tenaga haba. Ni, panas. Steam memutarkan turbin sebab adanya pergerakan. Okay, awak tahu kan kalau tenaga keupayaan dia melibatkan kedudukan tinggi dan juga rendah. Tapi kalau pergerakan kita panggil dia sebagai tenaga kinetik. Okay, kemudian dapat menghasilkan tenaga elektrik. Ini mekanisme ataupun cara, ini adalah perubahan bentuk tenaga yang berlaku bagi setiap stesen jana kuasa. Okay, kita terus pergi kepada yang kedua, iaitu tenaga solar menggunakan cahaya matahari. Okay, cahaya matahari. So untuk cahaya matahari dia punya konsep adalah simple saja, maksudnya ada cahaya matahari, ada sumber elektrik. Sebab itulah dia ambil waktu siang saja. Okay, kalau awak tengok panel-panel suria ini, dia akan disusun menghadap matahari. Dia tak boleh terbalik. Kalau terbalik tak boleh kumpul sumber cahaya matahari. Dia sama daripada sinaran matahari
Okay, so matahari tu kita panggil dia sebagai tenaga cahaya. Okay, yang ini untuk solar, dia tak ada kipas, dia tak ada turbine, dia tak ada apa-apa sebarang alat-alat, orang kata stesen yang besar lah. Dia cuma perlukan panel sahaja. Okay, so terus daripada cahaya matahari, terus boleh dapatkan tenaga elektrik. Sama macam kalau kita pakai kalkulator yang menggunakan tenaga solar. Kalau awak ada power bank yang menggunakan tenaga solar, jam tangan yang menggunakan tenaga solar, maksudnya benda tu setiap kali dia akan bersentuh dengan cahaya matahari, dia terus automatik boleh tukar kepada tenaga elektrik. Okay. Yang ketiga, cikgu pergi laju kalau ada pun soalan terus boleh tanya. Okey, yang ketiga menggunakan hydroelectric atau kita panggil sebagai air. Hydro tu maksud dia air. Okay. Sama macam untuk tunjuk gambar Raja tadi, konsep dia kena kumpulkan air itu dalam kuantiti yang banyak. Okay. Dia tak boleh guna air yang sikit. Dia kena kumpul dalam kuantiti air yang banyak. Kenapa? Sebab bila awak kumpul dalam kuantiti air yang banyak, kita akan buat laluan dia di bahagian bawah. Okay. So bila kita buka satu laluan kecil di bahagian bawah, dia akan menghasilkan suatu tekanan yang tinggi. Okay, maksudnya air yang dekat sini ni dia akan keluar membuat-buat. Banyaklah. Okay, air dia sangat-sangat laju. So dia keluar, konsep dia sama, dia akan lalukan dekat turbine menyebabkan turbine ini akan berputar bagi menghasilkan tenaga elektrik. So ni pun samalah. Dia cuma gunakan air je. Dia ambil air, dia buang pun dalam bentuk air. So dia tidak ada pencemaran udara. So konsep dia sama, air disimpan dalam empangan tinggi. Okay, bila sebut tinggi atau kedudukan, maka dia menghasilkan satu tenaga keupayaan graviti. Okay, kemudian air dia keluar daripada tinggi ke rendah, kemudian dia dapat memutarkan turbine. Bila ada pergerakan, kita panggil dia tenaga kinetik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay. So yang keempat, nampak macam kipas pun sama. Okay. Menggunakan tenaga angin. So tak akan habis. Maksudnya dia bergantung kepada angin. Kalau makin kuat angin, makin lajulah bilah ini berputar, makin banyaklah tenaga elektrik yang dapat dihasilkan. So biasanya stesen jana kuasa tenaga angin ini akan diletakkan di kawasan lapang ataupun di atas bukit. Kenapa? Sebab di kawasan lapang dan berbukit ini biasanya mempunyai tiupan angin yang lebih kuat. Okay. Kalau walau tak celah-celah bangunan, mana nak dapat angin? Okay. So dia kena letak di kawasan yang terbuka, lapang ataupun berbukit, atas bukit lah. Di mana terdapatnya sumber tiupan angin yang kencang. Ya betul Naim. Pada Naim seorang je jawab soalan cikgu dalam kelas ni. Okay, dia kena ada angin yang kencang. So biasanya kalau dekat pulau-pulau, pulau-pulau boleh lah. Sebab pulau-pulau dia tak buat empangan. Dia kurang sumber air. So dia bergantung kepada macam Pulau Perhentian, Pulau Tioman. Kalau pergi Pulau Perhentian, dia memang menggunakan sumber tenaga angin. Dia ada satu bukit dekat kampung, dia memang letak benda ni dekat bukit tu lah untuk mendapatkan sumber elektrik. Okay. So samalah daripada tenaga kinetik, angin tu bergerak, terus dia menghasilkan tenaga elektrik. So dia simple macam tenaga solar. Yang kelima, stesen jana kuasa yang menggunakan bahan api nuklear, iaitu dia menggunakan bahan yang kita panggil sebagai uranium.
So bahan api nuklear ni adalah merupakan bahan radioaktif yang kita belajar pada bab last lah, tajuk radioaktif. Bahan uranium ni adalah satu bahan radioaktif, maksudnya dia sesuatu bahan yang melakur ataupun terbelah dengan cepat. Bila dia terbelah dengan cepat, dia sangat-sangat panas dan boleh menghasilkan tenaga elektrik dengan lebih cepat dan pantas walaupun digunakan dalam kadar yang sedikit. Cuma kekurangan dia ada risiko untuk menghasilkan pencemaran radioaktif. Dia kalau arang batu awak kena bakar jadi panas, ni tak. Ni awak letak je dekat air, dia boleh mendidihkan air tersebut dengan kadar-kadar yang sangat-sangat cepat. So konsep dia sama, dididihkan air kemudian dilalukan dekat turbine untuk menghasilkan tenaga elektrik. So dia punya perubahan bentuk tenaga kita panggil tenaga nuklear. Kalau arang batu kita panggil tenaga kimia. Petroleum diesel. Tapi kalau nuklear kita panggil dia pun tenaga nuklear. Sebab dia beza sikit. Ada special sikit ni. Ini kira sumber tenaga orang kayangan ni. Kos dia berbeza lah berbanding menggunakan arang batu dan juga diesel ataupun petroleum. Ini adalah tenaga kayangan. So daripada air yang dididihkan, dia jadi panas, haba. Kemudian haba tu memutarkan turbine, ada pergerakan, kita panggil tenaga kinetik bagi menghasilkan tenaga elektrik. Last sekali stesen jana kuasa yang menggunakan biogesim ataupun bahan-bahan yang secara semula jadi. So daripada membazir, baik kita guna balik ataupun recycle. So recycle macam mana? Segala sampah-sampah sarap tu yang dikumpulkan, diperam. Dia akan menghasilkan satu gas yang kita panggil sebagai gas metana. Di mana gas metana ni sama juga dengan fungsi bahan-bahan bakar yang lain. Kita gunakan gas tu untuk buat api lah. Kita bakar, kemudian didihkan air untuk menghasilkan steam, dilalukan pada laluan yang sempit untuk menghasilkan tekanan yang tinggi bagi memutarkan turbine untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk kegunaan manusia. So konsep dia sama juga tenaga kimia. Sebab apa tenaga kimia? Sebab gas metana ni lah kita panggil tenaga kimia. Bila air panas menghasilkan tenaga haba, dia menghasilkan steam untuk memutarkan turbine, kita panggil tenaga kinetik, kemudian menghasilkan tenaga elektrik. So, seperti yang cikgu jelaskan pada awal-awal PDPR tadi, kita ada sumber tenaga yang kita panggil sebagai ombak. Tenaga ombak. Tenaga pasang surut pun sama. Tenaga ombak dan tenaga pasang surut pun sama. Kebanyakan stesen jana kuasa ni dia akan menggunakan turbine. Kebanyakan bukan semua. Turbine. Kenapa? Turbine ini untuk supaya dia dapat berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Begitu juga dengan kuasa ombak. Dan juga pasang surut. Untuk ombak, awak bayangkan, bila ada ombak ni, bila ada ombak, dia menghentam. Dia adalah satu binaan dia. Nanti awak boleh search dekat YouTube lah macam mana dia punya ombak punya ni. Cikgu nak tunjuk sekarang takut ambil masa. So, bila ombak ni dia menghentam, dia akan menghasilkan dia adalah binaan dia sediakan satu ruang udara. So angin dalam ni ada ruang udara lah. Angin masuk, angin keluar, angin masuk, angin keluar. So bila ada pergerakan angin masuk dan keluar, setiap kali ombak ini menghentam alat tersebut pun sama. Dia menggunakan konsep turbine untuk berpusing dan menghasilkan tenaga elektrik. Itu saja untuk PDPR kita pagi ini. Ada sebarang soalan setakat ni? Tak ada, cikgu. Boleh faham
Ada. Okey. Boleh. Okey. So kalau untuk tugasan hari ni ada 2. Awak kena salin nota. Okay. Satu nota, satu latihan. Nota tu untuk awak ingat balik apa yang awak belajar. Latihan tu untuk kita nak test lah. Faham ke tak faham? Okay, so nota pertama. Sikit aja. Okay, nota yang pertama ni. Okay, yang ni saja. Peta pokok. Okay, nota yang pertama salin saja sumber tenaga. Ada 2 jenis. Okay. Nota yang kedua, nota 1. Okay, nota yang kedua, cikgu tak minta awak lukis gambar raja. Cikgu cuma minta awak salin sahaja nama bagi setiap stesen jana kuasa. Awak salin yang ni, warna kuning ni dengan yang hijau. Cikgu, Ya. yang mula-mula kena buat tu yang 162 muka surat 162 Muka surat 162. Ha. 162. Yang Betul-betul. kena buat tu sumber tenaga tu kan? Yang warna kuning tu, kotak tu. Itu nota pertama. Okay. Nota yang kedua, awak cuma salin nombor 1 ni dengan yang ni. Okay. Ini untuk satu stesen jana kuasa. So, kena salin 6 lah. 1, 2, 3, 4. Okay. So, kita ada 6 stesen jana kuasa. Cikgu cuma nak awak salin nama dia, dalam kotak kuning ni, dengan mekanisme dan perubahan bentuk tenaga sahaja. Okay, so dia ada 6. Awak kena salin balik. Gambar raja tak perlulah sebab gambar raja dia susah sangat. Dan dia awak faham je konsep. Alright, semua dapat? Dapat. Okay, so untuk nota dah settle. Untuk latihan hari ini, awak kena jawab soalan quizzes. Senang je, soalan dia 10 soalan kan tak silap cikgu. 10 soalan quizzes. Jawab berpandukan apa yang belajar pada pagi ni. Itu saja. Tak boleh buka cikgu. Apa dia? Quizzes tak boleh buka? Tak boleh buka. Kenapa? Dia cakap apa? Dia kata kod invalid. Kod invalid, tak masuk kod. Sekejap cikgu try sekejap kejap. Sebentar.